Sampai waktu maghrib, dia jalan sorang-sorang. Bila dia jalan sorang-sorang, dia rasa macam ada yang ikut dia balik ke rumah. Bila sampai Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Seram Santai. Dan kali ini Syafa nak kongsikan kepada anda tentang beberapa kisah individu yang terkena badi mayat. Dan juga sebelum tu Syafa nak kongsikan dengan anda secara ringkas apa sebenarnya badi mayat tu. Okey, badi mayat ni kalau kepercayaan nenek moyang kita turun-temurun orang Melayu ni adalah kejahatan daripada mayat itu sendiri terkena mereka ataupun individu yang pergi menziarah ataupun melihat mayat bangsa kemalangan. Sebenarnya jika seseorang individu itu dia pergi melihat jenazah ataupun mayat, kemudian dia balik rumah, dia mengalami gangguan macam seperti tak boleh nak tidur malam ni, sebenarnya adalah datangnya dari gangguan jin dan juga syaitan yang berkeliaran di sekitar jenazah ataupun mayat. Bukannya datangnya dari mayat itu sendiri gangguan tu. Syafa akan kongsikan lagi kepada anda bagaimana seseorang itu boleh terkena badi mayat. Sebelum tu Syafa akan ceritakan kepada anda tentang kisah yang pertama ini, tentang individu seorang wanita yang terkena badi mayat. Yang kisah ini diceritakan oleh seorang ustaz yang juga seorang perawat, di mana semasa wanita ni dia datang jumpa ustaz ni, dalam keadaan wanita ni, keadaan dia tangan dan juga kaki dia bengkak dan dia terpaksa dipapah oleh si suami dia. Dan dia tak boleh nak bercakap sebab dia tak boleh nak tahan terlalu sakit bengkak tangan dan juga kaki dia ni. Jadi bila suami dia datang jumpa ustaz ni, terus suami dia cakap isteri dia ni terkena badi mayat. Jadi ustaz ni pun tanyalah punca macam mana si isteri dia ni terkena badi mayat ni. Dan si suami ni pun menceritakan bahawa seminggu yang lepas si isteri dia ni menerima panggilan telefon daripada pihak hospital untuk meminta wanita ni untuk mengenal pasti jenazah ataupun mayat adik dia yang berada di bilik mayat. Semasa wanita ni dia buka penutup yang menutup jenazah adik dia ni, dia menerima satu panggilan telefon dan menyebabkan dia terperanjat, terus jatuh longlai, dan sejak itulah dia mula jatuh sakit. Dan sepanjang wanita ni sakit dia sering diganggu dengan jelmaan adik dia, yang mana selama 4 hari berturut-turut jemaah tersebut meminta wanita ni untuk buat kenduri arwah sebab dia tak tenang dekat alam barzah. Kemudian ustaz ni pun mulakan rawatan. Bila ustaz ni mulakan rawatan, ustaz ni mendapati bahawa jin tersebut adalah jin yang berada dalam bilik mayat tempat wanita ni melihat ataupun mengenal pasti jenazah adik dia. Kemudian ustaz ni menyoal jin ini, dan jin ni pula bagi tahu bahawa dia nak minta tolong kepada wanita ni. Dia adalah adik kepada wanita ni, dan dia nak minta tolong wanita ni sebab masa dalam kemalangan tu muka dia hancur tak seperti manusia. Jadi dia nak minta tolonglah kepada wanita. Jadi ustaz ni dah dapat tangkap bahawa jin ini menipu, dan proses untuk mengeluarkan jin ni pun dia agak sukar juga. Dia macam orang cakap, dia agak degil untuk keluar, dan beberapa kalilah cubaan sehinggalah berjaya juga ustaz ni keluarkan jin daripada badan wanita tersebut. Dan semasa dia datang tu, wanita ni datang ke jumpa ustaz ni dalam keadaan terpaksa dipapah, dan bila dia balik dia dah boleh jalan sendiri. Dan sebenarnya jika seseorang tu boleh terkena badi mayat ni dalam datangnya daripada diri sendiri. Maksud dari sendiri ni ialah bila individu tu berada dalam keadaan yang terkejut, terlalu terkejut amat terkejut dan terlalu sedih dan juga terperanjat. Biasalah bila seseorang tu kita kehilangan rakan kita, mungkin kita kehilangan ahli keluarga kita secara tiba-tiba, jadi perasaan-perasaan ini kita tak dapat kawal.
Dan selain daripada itu, perasaan terlalu gembira dan juga terlalu marah juga pun boleh menyebabkan seseorang itu terkena gangguan makhluk halus ataupun gangguan jin. Macam kisah yang kedua yang Syafa nak kongsikan dengan anda ni. Kisah seorang bilal masjid, Abang Halim ni ataupun Abang Lim ni. Dia ni asalnya dia adalah bilal masjid. Jadi satu hari AJK masjid ni ajak dia untuk mandikan satu jenazah. Dan dia itu adalah pengalaman pertama Abang Lim ni. Dia rasa amat takut terlalu takut ketika itu. Jadi tambah-tambah pula orang kampung duk bercerita yang si jenazah ni, seorang lelaki tua ni pula jenis yang tak pergi masjid, tak sembahyang dan membela saka. Itu lagi menambahkan perasaan takut si Abang Lim ni lah. Pada mula-mula dia nak jadi seorang yang memandikan jenazah ataupun pengurus jenazah ni. Bila Abang Lim ni dah selesai menyelesaikan proses pengembumian apa semua, dia balik rumah. Masa tu dah dekat waktu maghrib. Bila sampai waktu maghrib, dia jalan sorang-sorang. Bila dia jalan sorang-sorang, dia rasa macam ada yang ikut dia balik ke rumah. Bila dia sampai ke rumah, Abang Lim sampai ke rumah, dia mandi. Bila dia mandi, dia rasa badan dia sejuk dan dia mula demam dan badan dia terketar-ketar. Sepanjang Abang Lim ni demam, dia rasa macam ada yang orang cakap memerhatikan dia. Bila dia nak keluar pergi beli air, dia rasa macam ada orang yang tengah duduk dekat pintu perhatikan dia. Padahal tak ada sesiapa pun, Bang Lim ni kata, sebab pintu bilik dia tertutup. Dan dia juga sering nampak ada orang berdiri dekat laman rumah dia. Jadi dia pun selepas minggu, dia ambil keputusan untuk jumpa dengan imam masjid untuk buat rawatan. Dan seperti Syafa katakan tadi, jika seseorang itu berada dalam keadaan terlalu takut, itu menjadi punca seseorang individu itu boleh terkena gangguan yang datangnya dari makhluk halus yang berada di sekitar mayat. Dan juga macam kisah Abang Lim tadi, seseorang itu juga boleh terkena gangguan ataupun badi mayat ni jika jenazah tersebut mempunyai pendamping ataupun saka. Kadang-kala badi mayat ni dia bukannya terkena seseorang, dan jika terkena seseorang dan individu tersebut dia berada dalam keadaan rohani dia kuat, mungkin dia ada membaca pendinding atau sebaliknya, gangguan ni tetap mengikuti ataupun jin tersebut, jin yang berada di sekitar jenazah tersebut tetap mengikuti individu tersebut, tetapi dia tidak akan mengganggu individu tersebut. Sebaliknya, dia akan mengganggu isi rumah ataupun ahli keluarga individu tersebut. Seperti kisah yang Syafa nak ceritakan kepada anda ini. Kisah seorang bayi yang berusia 7 bulan. Tanpa sebab, secara tiba-tiba bayi ini tak menangis, tak nak makan dan juga tak nak tidur. Ini menyebabkan ibu dia ni berada dalam keadaan rungsing, sehingga menyebabkan ibu dia ni sembahyang hajat, minta petunjuk daripada Allah punca kenapa bayi dia ni jadi macam tu. Selepas melakukan segala sembahyang hajat ni, dengan izin Allah datangnya seorang hamba Allah yang bernama Cik Man ini. Cik Man ni datang tumpang sembahyang pada masa tu. Dan keluarga wanita ni, keluarga ibu bayi ni pun sini tak kenal siapa Cik Man ini. Dan Cik Man ni tengok bayi ni, dan bila dia tengok bayi ni, rupa-rupanya bayi ni bukan rupa bayi, sebaliknya wajah seorang nenek tua, dan ada beberapa makhluk halus berada di setiap sendi bayi tadi ni. Jadi nak dipendekkan cerita, Cik Man ni bagi tahu bahawa yang bayi ni terkena badi mayat, yang mana badi mayat ni ataupun jin ini, makhluk halus mengikuti datuk saudara bayi tersebut. Sebab bayi tadi datuk saudara dia ni baru balik melihat ataupun menziarahi jenazah. Kemudian dia tak balik rumah terus, dia datang ke rumah bayi ni untuk bertanya khabar bayi ni. Jadi secara tidak langsung gangguan tadi ni terkena kepada bayi tersebut.
Dan bagaimana kalau seseorang tu terkena gangguan ataupun terkena badi lah orang cakap Okey, bila terkena badi ni seseorang tu akan mengalami tak boleh tidur malam Kebanyakan kisah yang Syafa baca, orang yang terkena badi mayat ni dia tak boleh tidur malam. Kemudian dia juga tak lalu nak makan. Dia selalu terbayang wajah apa yang dia kalau dia lihat. Contohnya seseorang tu melihat wajah seorang wajah mangsa kemalangan yang mungkin hancur mukanya. Dia terbayang-bayang wajah tersebut. Dia demam dan juga terketar-ketar. Untuk pengetahuan anda, selain badi mayat, badi binatang pun ada juga. Okey, kalau badi binatang ni lebih kepada mereka yang terkena kepada mereka yang seorang pemburu lah. Bila pemburu mungkin mereka untuk merangkap ataupun menangkap orang cakap menangkap beberapa haiwan seperti ayam hutan dan juga burung wak-wak. Dekat dalam hutan ni dia ada cara dia. Untuk memukat burung-burung ni pun ada cara dia tersendiri. Dan andai kata seorang pemburu itu tiba-tiba menembak seekor ayam hutan yang berada di atas sebuah ataupun satu busut. Mana kita tahu busut ni orang cakap tempat makhluk halus tinggal. Bila dia tembak aja ayam hutan tersebut dan ayam tersebut mati. Bila dia balik rumah, si pemburu ni akan mengalami ataupun akan orang cakap dia akan seolah-olah berkokok seperti ayam dan juga mematuk-matuk seperti ayam. Kalau itu badi binatang kalau ditembak ayam. Dan ada juga satu lagi badi tumbuhan. Badi tumbuhan ni pula dia selalunya kena bagi mereka yang mengambil akar-akar kayu. Mungkin katakanlah dia mengambil akar kayu dekat satu pokok ni dan pokok ni ada penunggu dia. Jadi dia ambil dan bagaimana seseorang tu terkena badi tumbuhan. Okey, bila seseorang ni terkena badi tumbuhan ni pula dia akan selalu bermimpi-mimpi tempat di mana dia mengambil tumbuhan ataupun pokok tadi. Jadi sebab itulah bila kita ni digalakkan untuk sering mengamalkan pendinding. Macam siapa nak kongsikan kepada anda, jika anda rasa macam takut untuk pergi melihat, rasa macam was-was, rasa macam mana kita nak elak daripada terkena badi mayat. Sebenarnya kita ni sentiasa digalakkan untuk membaca ayat pendinding, iaitu Al-Fatihah, 3 kul dan juga Ayatul Kursi. Itu adalah tak kira lah nak ke mana-mana, nak keluar rumah sekalipun, perlulah kita membaca pendinding. Bukannya untuk mengelak gangguan makhluk halus terutamanya, tetapi gangguan-gangguan lain seperti gangguan-gangguan orang, gangguan-gangguan sihir. Dan jika kita nak pergi mungkin dalam keadaan kita ni demam, kurang sihat, itu badan kita lemah, itu antara kita tak digalakkan sangatlah untuk menziarahi jenazah. Itu adalah antara yang dikongsikan oleh seorang perawat yang mana dia cakap kalau kita berkeadaan terlalu lemah, kita janganlah pergi melihat kita terlalu, orang cakap orang tak kuat semangat, lemah semangat orang cakap. Kita janganlah sesekali nak pergi tengok mayat mangsa kemalangan. Sebab pernah terjadi perawat cerita kepada Syafa, seorang mereka ni rakan sekerja balik kerja. Jadi bila balik kerja, masa dia nak balik, mereka nak balik kerja ni, ada satu kemalangan jalan mereka nak menuju balik ke rumah tu, ada satu kemalangan jalan raya. Jadi rakan dia ni ajak yang lagi seorang dia ni untuk pergi tengok mayat tu lah. Biasalah kan masa kemalangan ni dia mesti nak pergi tengok secara dekat. Jadi bila nak tengok secara dekat ni, kawan dia ni takut. Jadi dia tarik juga kawan dia pergi tengok. Bila pergi tengok, orang yang teruja nak pergi tengok tu tak ada apa-apa. Tapi rakan dia yang lagi seorang ni sampaikan termimpi-mimpi dan juga demam sebab terbayang-bayang wajah mangsa kemalangan tu. Jadi kalau kita rasa kita ni lemah semangat ataupun kita ni rohani kita tak kuat, janganlah sesekali melihat sesuatu yang kita rasa boleh mengundang bahaya seperti gangguan makhluk halus.
Dan setakat ini saja perkongsian Syafa. Jika ada kekurangan, sesungguhnya yang buruk tu datang daripada Syafa, dan yang baik dan yang sempurna itu datangnya daripada Allah. Dan Syafa mendoakan anda dan juga keluarga anda sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, dan rezeki anda dimurahkan dan dilancarkan. Jangan lupa untuk share, like dan juga komen video ni. Dan jangan lupa untuk follow dan juga follow Instagram Seram Santai. Assalamualaikum